Lalat salah satu haiwan yang tidak disukai oleh sebahagian manusia. Lalat selalunya akan hinggap di najis lalu akan hinggap ke makanan atau minuman kita. Hal ini telah mewujudkan rasa geli dan menjijikkan kepada manusia kerana dianggap serangga yang kotor. Lebih-lebih lagi, lalat juga memang peka dengan bauan busuk, gemar ke tempat sampah, kotoran haiwan dan sebagainya. Oleh itu, tidak hairanlah ramai orang berasa lalat adalah serangga yang membawa pelbagai penyakit seperti taun dan sebagainya. Di atas pemikiran seperti itu, terdapat segelintir manusia menganggap mengapa lalat diciptakan sedangkan ia mendatangkan mudarat kepada manusia. Tetapi, yakinlah sahabat, Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada peranannya dalam ekosistem kehidupan manusia di dunia ini. Ternyata, Al-Quran memiliki segala jawapan atas pertanyaan tersebut. Untuk apa Allah menciptakan lalat? Tonton video ini sehingga selesai. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk membuatnya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lembah pula yang disembah. Surah Al-Hajj ayat 73. Daripada ayat yang saya bacakan tadi, dapat ambil pengajaran bahawa kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang paling agung yang wajib disembah. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk meninggalkan kesyirikan yang biasa dilakukan oleh para penyembah berhala. Ternyata tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan demikian adalah untuk menghinakan berhala dan orang yang menyembahnya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja memperlihatkan satu makhluk yang hina yakni lalat, yang mana berhala serta yang menyembah berhala tersebut tidak dapat membuat walaupun seekor lalat. Biarpun mereka dan berhala-berhala mereka berkumpul, mereka tetap tidak mampu membuat apa-apa walaupun seekor lalat. Bahkan dalam perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut, Allah menggambarkan bahawa lalat lebih kuat untuk mempertahankan sesuatu yang telah diambilnya sehingga kaum menyembah berhala tersebut tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Maka rugilah orang-orang yang menyembah berhala kerana perbuatan mereka sia-sia serta membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja memiliki maksud tersendiri dalam penciptaan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Terlebih lagi jika ciptaan tersebut disebutkan dalam Al-Quran, pasti ada maksud tersendiri di balik itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja memiliki maksud tersendiri dalam penciptaan segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Terlebih lagi jika ciptaan tersebut disebutkan dalam Al-Quran, pasti ada maksud tersendiri di balik itu semua. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan makhluk ciptaannya seperti matahari, waktu duha dan lain-lain sebagainya. Tentu objek sumpah ini memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia sentiasa melihat kebesarannya. Tidak hanya di dalam Al-Quran, lalat juga kerap disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Lalat ini sebenarnya memiliki dua bahagian yang berbeza, di mana satu bahagian dikatakan seperti racun dan sebahagian yang lain memiliki penawar, iaitu pada bahagian sayapnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika lalat terjatuh di minuman salah seorang di antara kamu, maka benamkanlah ia, kemudian lepaskanlah, buanglah, kerana pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat ubat, yakni penawar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang dibacakan tadi adalah hadis yang sahih. Maka dari itu tidak boleh meragukan ucapan dari Rasulullah SAW kerana beliau tidak pernah mengatakan segala sesuatu jika bukan berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di era pemodenan ini, ramai pengkaji menjalankan kajian untuk mendapatkan pelbagai ubat untuk pesakit-pesakit diabetes yang terpaksa memotong kaki mereka yang telah rosak dan busuk. Dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ramai yang tidak menyangka larva lalat juga dapat membantu menyelamatkan pesakit daripada terpaksa memotong anggota badan mereka yang telah rosak akibat nanah dan luka yang teruk. Terdapat 4 asas terapi lalat ini. Ia membersihkan luka, membasmi kuman, merangsang penyembuhan luka, merosak dan menghalang pembuatan biofilm. Larva lalat ini juga dipercayai akan memakan daging-daging dan sel-sel kaki pesakit diabetes yang telah mati. Demikianlah maklumat mengenai alasan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lalat. Setiap apa yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala tiada yang sia-sia. Kita sebagai manusia disuruh untuk memerhatikan alam dan yang akhirnya akan membawa kita bertemu dengan kebesaran ilahi. Wallahu a'lam bissawab.